Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab bimbingan Fardhu Ain. Muka surat 111, rukun mandi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, rukun mandi. Sebelum ni, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maknanya mandi itu ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Dan kadang-kadang mandi itu harus, tidak wajib dan tidak sunat. Sekarang masuk pada rukun mandi. Bila sebut rukun mandi, makna mandi itu mandi yang wajib dan mandi yang sunat. Yang pertama, niat. Seorang yang hendak melakukan mandi wajib, maka wajiblah dia berniat di dalam hatinya bahawa dia sengaja melakukan mandi itu untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa taala. Lapas niatnya ialah nawaitu rafa'al hadasil akbar an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari sekujur tubuhku, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Baik. Bila sebut mandi wajib, maksudnya mandi ialah sailanul ma' ala jami'il badani. Maksud mandi ialah meratakan air pada sekalian badan. Itu mandi. Mandi wajib pula ialah mandi yang menjadi wajib hukumnya, yakni berdosa jika dia sengaja tidak mandi pada ketika berhajat kepada melakukan suatu perkara yang disyaratkan mandi. Dia gitu. Maknanya mandi itu jadi wajib bila dia nak buat suatu yang wajib. Jadi mandi saja-saja tidak wajib lagi. Bila ada suatu perkara yang mesti mandi, dia tak buat, jadi berdosa. Contoh, dia berhadas besar pukul 8 pagi dan dia tidak mandi, tidak berdosa. Padahal mandi itu wajib. Sebab jadi wajibnya mandi itu apabila dia nak semayang zuhur. Maka bila orang bang zuhur, wajib tak dia mandi? Tak wajib lagi. Sebab baru bang, dia tak semayang lagi. Faham lagi? Dia nak semayang pukul 3. Sebab dia tengah ada atas motosikal masa bang. Jadi pukul 3 tu baru wajib melakukan mandi. Kena faham mandi wajib. Lepas tu masuklah perbuatan mandi wajib ini, wajib muwassak dia panggil. Ada satu lagi wajib, dia panggil wajib mudayya'. Wajib muwassak ni makna wajib tetapi waktunya bebas. Maknanya kalau berhadas pukul 8 pagi, subuh semayang dah. Jadi dia nak mandi, wajib bila datang kewajipan mandi setelah dia berhadas pukul 8 itu, wajib mandi tu luah. Makna pukul 8.30 pun dia boleh mandi, pukul 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, pukul 1 boleh, nak mayang zuhur sekarang pukul 3 pun boleh. Luah tak waktu. Itu wajib tu diluaskan. Faham tak? Bukan wajib serta-merta. Sebab tu orang yang berhadas pada malam, sunat dia mandi, wajib pada malam sebelum tidur. Tetapi jika dia tidak mandi lagi, dia nak mandi esok masa nak semayang subuh, hukumnya harus. Kalau tidur ke 12, semayang subuh ke 6, barang 6 jam tangguh. Kalau wajib tu ke 12 malam dah, masa hadas, 6 jam duduk dalam dosa. Tu wajib tu muwassa'un, diluaskan. Mana boleh pilih lagi. Selama belum habis boleh pilih. Kuapa pun nak mandi, semua dikira menunaikan mandi lepas kewajipan. Tapi ada kewajipan dipanggil wajib mudayya'. Contohnya melontar jamrah.
Orang buat haji melontar jamrah, umrah tak ada. Jadi melontar jamrah tu dia ada waktu dia. Malang hari raya, malang 11, malang 12, malang 13. Dia nak ambil malang 14 tak boleh. Nampak? Nampak? Malang 10 melontar dah. Malang raya. Dia tak mau melontar malam ni, melontar minggu depan mana boleh. Itu wajib itu mudayyak sepik. Ataupun puasa Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari itu dalam Ramadan tu saja, tak boleh nak anjak ke Syawal 2-3 hari, tak boleh. Wajib puasa Ramadan itu dalam mula je Ramadan wajib puasa dulu. Baik. Rukun mandi wajib itu yang pertamanya niat. Jadi kalau orang tanya berapa rukun, antaranya ulama kata hanyalah 2 rukun. Kalau semayang 13 rukun. Kalau mandi wajib 2 je rukun. Apa benda rukun mandi wajib? Iaitu niat dan ratakan air. 2 saja. Kalau orang tanya kan kita faham 6 perkara. Nampak? Nampak nak minta nak dara orang. Bakal tua tanya dah rukun mandi wajib apa perkara? 6. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat. Balik awal. Balik kira mu suka-suka mu kat lagi. Rukun basuh erok. Boleh tahu. Dalam kitab dia panggil basuh erok, dia panggil istinja. Kita buang air besar, kita basuh. Ada 2 rukun. Anda tahu? 5 je tu rukun Islam. 2. Jangan buat komang gitu. Tengok pada follow start jangan. Berapa rukun basuh erok? 13. Balik awal. 2 saja. Faham lagi? Maka rukun mandi laki-laki perempuan 2 saja. Pertama niat, kedua ratakan air. Mana kalau mu buat tak sah. Kena 2. Sebab makna rukun ma yatawaqqafu an sihhatu syai'. Benda yang mesti ada baru jadi sah. Tak ada dia tak sah. Makna kalau dalam bab mandi ada dia sah mandi, tak ada dia tak sah mandi. Ada niat sah mandi, tak ada niat tak sah mandi. Ada meratakan air sekalian tubuh, sah mandi. Tak ada meratakan air sekalian tubuh, tidak sah mandi. Jadi 2 rukun kena ada. Kemudian dia kata contoh niat. Niat ini kau pandai lah. Mu nak reka pasal sendiri ke, kau pandai boleh belaka. Kerana dalam hadis tidak khabar cara berniat. Nabi SAW hanya kata, innamal a'malu bin niyat. Hadis itu umum. Maksudnya luah. Ulama kerja dia nak membuat contoh supaya kita mudah dalam beramal. Itu tugas ulama. Faham lagi? Bukan tugas Nabi habis benda nak cara nak fatwa, nak keluar hukum, nak buat kitab hadis, nak tafsir. Tak. Nabi menyampaikan wahyu. Ulama menerangkan maksud wahyu dan maksud kalam Nabi. Jadi Nabi hanya kata innamal a'malu bin niyat. Hanya sah amal itu dengan berniat. Maka cara berniatnya, jangan tanya orang kampung, tanya orang naiknya, tanya orang ke laut, tanya orang candak, jadi kucahnya habis. Siapa tugas dia? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, tanya ulama pada perkara yang mu tidak faham. Tapi benda apa? Perkara akhirat. Ada pun keset kereta kita tak bunyi, jangan tanya ulama. Kena tanya kedai keset. Cerdik belaka tu. Ni tak kita hak lain semua kita ikut orang belaka, ulama kita canggah. Betul tak? Hak kedai Zah kata kita ikut. Hak kedai radio kata kita turut. Hak pemain enjin kata kita ikut. Hak doktor kata kena makan ubat ni tak boleh makan ni ikut. Hak ulama kata benda kau je kedak tahu tok guru ni. Kesesak. Itu nyakit panggil nyakit. Jadi contoh sini, contoh saja. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Aku berniat mengangkat hadas yang besar. An jami'il badani, daripada sekalian badan aku. Fardhan alayya lillahi ta'ala. Fardu atas aku kerana Allah Ta'ala. Siapa nak niat gini silakan. Siapa nak niat lain boleh. Dalam kitab lain contohnya air pula. Saja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Nampak? Kau pandailah. Asal ada dalam hati kamu kesengajaan. Bukan rebah dalam air jadi niat. Sengaja mu buat. Kemudian perbuatanmu itu untuk mengangkat hadas atau menunaikan kewajipan mandi. Mu nak reka sendiri pun boleh belaka. Faham?
Macam akad nikah. Dia tak sebut dalam hadis mesti kena ucap aku nikahkan akan dikahwin. Tak ada dalam hadis kata gitu. Mana ijab daripada pihak perempuan nak memperkahwinkan nak lelaki itu dengan anaknya, kemudian jawab daripada pihak lelaki menunjukkan tanda bersetuju. Waktu kita pergi negeri Perak lain jawab dia. Kita pergi negeri Kedah lain jawabnya. Kita dengar orang Morocco nikah lain jawabnya. Kita pergi dengar orang Azerbaijan nikah lain. Tapi maksudnya sama je. Maksudnya wali kahwinkan pengantin laki-laki itu dengan anak dia. Faham? Dan jawab bagi pengantin laki-laki pun maksudnya sama saja, tanda bersetuju. Faham? Jadi kalau kata Tok Qadir kata aku nikahkan akan dikau. Dan kalau kata saya boleh tak? Pasal maksudnya dia tak? Aku tu mung lah. Saya tu mung juga. Hamba boleh tak? Mung tak? Maksud dia sama dah. Jadi begitulah nak mandi. Kalau kita nak tanyalah niat yang paling mudah dan ringkas, sah dah. Aku mandi yang wajib. Itu sah dah. Tak payah kata ada hafsah, tak payah kata lain. Aku mandi yang wajib. Cuma sunat. Kita kata aku menunaikan mandi yang wajib kerana Allah Ta'ala. Sama macam semayang. Aku semayang fardu maghrib, sah dah. Tapi sunat kita kata 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita angkat hadas? Hadas tu kenapa? Hadas ni hukum. Dan mana hukum? Tak nampak. Babi haram tak makan? Haram. Kita pergi kat babi, nampak tak haram? Kan ada bira babi haram. 3-4 utir bira dinding ada, bira guk ada tak? Tak ada. Orang duk main judi, duk taruh tu, haram tak pemain judi? Atas meja. Atas meja tu ada tulis haram. Dah sama juga. Faham tak lagi? Hadas tu hukum yang ada pada badan kita. Makna hadas amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhatan nahwi salah. Suatu hukum yang diperkirakan ada pada badan seseorang, yang jika ada hukum itu pada seseorang, maka dia akan menjadikan tidak sah semayang yang dilakukan. Itu makna hadas. Jadi bila kita mandi itu, kita berniat angkat hadas itu. Kita angkat larangan itu. Larangan itu terangkat, maka bolehlah kita semayang. Nampak? Itu maksud hadas. Jadi aku berniat mengangkat hadas yang besar. Sah. Saja aku mandi dengan mengangkat hadas yang besar, sah. Saja aku menunaikan fardu mandi yang diwajibkan atas aku, sah. Saja aku mandi junub, sah. Saja aku mengangkat hadas haid, sah. Tapi kalau kita nak umum, mandi yang wajib sudah boleh. Janabah boleh, haid boleh, nipah boleh, beranak pun boleh. Faham? Sebab kalau dia junub, dia pergi angkat hadas haid, tidak sah. Dia junub, dia salah saja aku mandi daripada haid. Tidak sah, pasal dia tidak haid. Dia junub. Atau dia itu haid, tapi dia niat mandi junub. Dia bukan junub, dia haid. Faham lagi? Junub dua sebab je, jima' atau keluar mani. Jadi umumnya, saja aku mandi yang wajib, atau saja mengangkat hadas yang besar. Sudah memadai. Untuk apa saja, sama ada keluar mani, jima', haid, nipah, wiladah. Ulang kali lagi, dua niat yang paling mudah. Saja aku mandi yang wajib, atau saja aku mengangkat hadas yang besar. Yang kedua, meratakan air. Orang yang melakukan mandi wajib, wajib baginya meratakan air ke seluruh tubuhnya, rambutnya, bulu badannya, serta apa yang nyata dari parak perempuan ketika dia bertinggung, yakni berjongkok. Baik. Yang kedua, meratakan air. Dia niat comel dah. Saja aku mengangkat hadas yang besar yang diwajibkan dekat atas diriku kerana Allah Ta'ala. Tapi tak kata, sah tak? Tak sah. Sebab tu dua tu kena jaga molek. Takbir comel dah, Fatihah baca separuh. Tak sah. Fatihah baca comel dah macam sudah bunyi. Faham? Tapi tak rokok. Tak sah. Lepas tu dia panggil rukun. Kena buat belaka. Maka dia kena ratakan air wajib itu pada sekalian badan. Badan mana? Badan yang zahir. Segala kulit
kulit hak zahir. Nampak? Wajib kena sapa. Segala rambut ni kena sapa air. Setiap batang rambut kena air, dan umbi rambut iaitu kulit kepala tu kena air. Faham? Janggut tebal mana pun wajib kena sapa air setiap aurat janggut dan dagu. Ada pun ambil wuduk tak wajib. Ambil wuduk orang janggut tebal sah, disapu luar je. Faham? Kerana memayahkan dia. Kalau nak rata habis, Tok Imam tayat akhir. Faham lagi? Ada pun mandi bukan 5 kali sehari. Mandi junub 5 hari sekali. Faham? Tu orang muda-muda. Ni hak tua dah 6 bulan sekali mandi junub. Faham? Kuku atas kuku wajib kena pakai. Atas kuku ni. Kuku panjang, bawah kuku tak kena jari, wajib sapa. Bahagian kuku hak bawah dia lekat di daging, tak wajib buka. Jadi Islam tu mudah. Ada orang kata kena cokeh jarum, mandi junub pun dia cokeh jarum. Tak payah. Ni daging jari, ni kuku. Gini. Ni daging jari ni, ni mak saya tahu. Ni kuku. Faham? Kalau lebih gitu, bawah ni wajib sapa air. Kalau semakan kuku sama panjang daging, tak wajib sapa air bawah ni. Pasal dia sama dah dengan daging. Faham lagi? Jadi kuku dia lebih sikit je. Kena basuh bawah tu. Sebab tu kalau kuku pendek tak mau mudah. Faham? Nanti dia panggil rata. Dalam mata tak wajib. Ada budak dia kata kena ganyih mata. Dengar apa dia? 2 minggu kelabu mata. Faham? Butir mata tak wajib. Dia kelopak mata ni wajib. Bulu mata, batas bawah. Tepi bawah mata, ujung pangkal mata, anak mata. Faham? Semua ni wajib sapa air. Butir mata jangan. Nak rosak mata menggonyah orang dia. Itu tidak zahir dia panggil. Hidung dalam hidung tidak wajib, dalam mulut tidak wajib. Hidung tepi saja. Kalau tengok kita cakap dengan orang, kita nampak tepi. Wajib. Itu dipanggil zahir. Kemudian segala celah-celah tubuh. Kalau jari dia ni ada pecah-pecah, kena sapa. Mana jari dia ni keduk, kalau buat gini tak kena air, kena buka kita. Kena air. Tumit dia pecah. Anak dara tu cedung. Faham lagi? Jadi berlubang-berlubang kaki kan, bakal cedung kan belah lah. Kena ganyih sikit. Bukan 2 minggu ganyih. Kenapa ada 20 saat? Siap mudah sangat. Celah jari ada orang, ya Allah gitu jari. Mandi junub. Baik ujang, kau buat gitu. Kalau sah, tak ada masalah. Tak sah, dosa. Wajib tak kena yakin 100%? Tidak wajib. Zong mana ni berat sengkaan, rata dah. Tak wajib ambil cumi, panggil bini, suluh ngelabu becek, tak wajib. Mana kita buat bersungguh-sungguh, ada kata rata dah. Cukup sekadar tu. Kalau rata ke tak gini, kalau mandi gini, tak rata. Tak rata gitu. Orang hok gemuk. Orang gemuk dia banyak lapis. Tubuh dia tu berlapis. Mana perut dia tu, bawah perut tu kena akak. Faham lagi? Anak kau puang. Puang baru nikah okey ya. Anak 3 dah. Macam kek Sarawak biar ni. Faham tak? Macam-macam colour biar ni. Kena akak takut dia mandi junub ke bahan atas perut dia. Bawah tu, kan perut dia tu tutup gitu. Kalau akak, garing buat tu. Sah tak? Tak sah kan? Jaga baik takut ngonyoh di atas perut je. Sabur-sabur tak jadi apa. Kena akak perut orang kalau 3 lapis, 3 kali akak. Nampak tak? Nak buat kau ni, dia beranak. Orang putih dia payah sikit pasal dia belah. Dia belah tu perut tu tak boleh jadi tak ni ya. Tak boleh jadi betuk lari. Orang putih kan? Dia tak ada mandi junub dia. Tu payah jadi banyak belah. Beranak tu belah. Jaga body. Nak pergi mana body dia? Walau masuk neraka. Jadi berlapis-lapis tu kena kabar kau puang. Kena akak lah kalau hak tindih-tindih tu. Kemudian pula kena duduk bertinggung. Sebab apa? Sebab punggung kita ni bila kita berdiri dia tutup celah punggung ni. Faham? Maka kalau air tak sampai di celah ini tidak sah mandi junub.
Kan bila kita duduk dia jadi gini. Betul tak? Betul tak? Punggung kita ciduk tinggung jadi gini tak? Bila kita diri tutup. Baiklah. Kalau kita berdiri pun kita boleh rodok dalam ni dengan kayu go. Sampai rata. Tak apa, tak ada masalah, bukan wajib duduk. Tetapi jika kalau duduk baru rata, wajib duduk. Kalau berdiri rata dah, tak payah, tak wajib duduk. Faham? Jadi kan punggung kita kan fleksibel, kan lutir punggung, kan dia rapat gitu. Mana dia orang punggung jauh? Spambok punggung jauh. Ada bawah kosong gitu. Kita itu rapat. Berdiri di tu, duduk terbuka. Wajib sampai air. Dah kalau mandi belah diri, mandi junub 8 tahun, tak sah. Ni celah telinga. Ni kena sini aja. Kini tak kena air. Ni zahir. Dalam lubang telinga tak wajib. Itu batin. Ni celah ni. Ni zahir. Tak kena air sini. Tak sah. Kan dalam hadis kata, kena wajib, kena walaupun seorak bulu roma pada badan, kena basah. Mandi juju gitu. Kalau sah tak apa. Kalau tak kata, tidak sah. Bila tidak sah semayang. Kerana semayang itu selagi bersuci tidak betul, semayang itu terkunci. Sebab tu dia kata, at-taharah miftahus salah. Bersuci itu kunci bagi semayang. Jadi kena kabarlah bini duduk, tak semayang, tak diri gitu, mandi, duduk. Perata air. Dah kita nak duduk dulu, nak perata celah dulu, nak niat selalu, boleh? Jadi tak payah perata dah. Faham? Dah kalau kita gonyoh-gonyoh masa mandi tu, kita pegang dengan tapak tangan kita, kena kemaluan, batal tak mandi? Tak batal mandi. Yang batal berlaku hadas kecil. Mandi awak sah, tapi awak sudah pegang kemaluan. Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang pegang dengan tapak tangan ke kemaluannya, walaupun ketika sedang mandi junub, jadilah berhadas kecil. Maknanya siapa yang mandi junub, faham? Selepas daripada dia berniat mandi junub, sama ada tengah mandi junub dia pergi pegang kemaluan, atau selesai mandi junub dia pegang kemaluan, mandi junub dia tidak sudah sah. Tetapi dia tidak ada wuduk. Maknanya dia kena berwuduk kalau nak semayang. Faham lagi? Tapi kalau dia tak masuk dalam masjid, boleh dah. Orang yang berhadap sah tak boleh duduk dalam masjid. Tapi dia sudah boleh, kerana sah dah mandi hadasnya. Adakah masuk dalam masjid wajib berwuduk? Tak wajib. Adakah masuk dalam masjid wajib mandi junub? Wajib. Maka mandi junub dia sah tak lagi? Sah dah. Boleh masuk dalam masjid. Dia nak semayang? Tak boleh. Kerana tadi mandi, pegang kemaluan. Faham lagi? Baik. Dia sebelumnya, dia berhadap sah. Dia pun mandi junub. Bila mandi junub, terpegang kemaluan. Faham lagi? Maka, mandi junub dia sah tak? Sah. Dia boleh tak baca Quran? Boleh. Kerana orang yang sudah mengangkat hadas besar, walaupun belum berwuduk, boleh baca Quran. Tapi dia nak pegang Quran, boleh tak? Tak boleh. Kerana nak pegang Quran, wajib ada wuduk. Faham lagi? Dia mandi tu, dia masuk menyelang dalam sungai. Sah ke tak? Tak ada peduli. Mu menyelang dalam sungai, memandi ujang, rata air sekalian badan disertakan dengan niat, sah mandi. Dia naik motor, dia tengok, ujang. Lebat ujang, dia pergi kat ujang. Sahaja aku mandi junub. Lebatnya ujang tu, tak payah gonyoh, rata air sekalian badan, sah. Tak rata, tidak sah. Dia masuk dalam menyelang dalam kolah. Gelang tu, dia pun niat, sah. Kalau rata air. Tak rata, tidak sah. Orang lain tolong jiruh, dia tak jiruh. Contoh dia sakit dah, tak sihat, dia tak boleh nak akad tangan. Orang lain tukar jiruh, bini dia jiruh. Sah. Tidak syarat dia. Cuma kalau kita sihat, tidak sunat suruh orang. Kita lakukan sendiri itu lebih baik.
Dan sunat-sunat mandi. Yang pertama dimulai dengan membaca basmalah. Basmalah itu nama bagi perkataan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama dia. Kalau kau tanya kita, orang-orang, nama Bismillah tu apa? Kita hasudah dah lah. Hasudah ni tasawuf tinggi. Tinggi yang benda bukan tak tahu. Faham? Nama Bismillah, basmalah. Faham? Kan dia ada nama. Tiap-tiap lapah. Nama Allahu Akbar, takbir. Faham lagi? Allahu Akbar itu lapah dia. Nama dia orang panggil benda. Orang panggil takbir. Jadi penceramah, lepas dia ceramah, dia nak suruh orang takbir, dia kata guna. Takbir. Dia tak kata Allahu Akbar. Dia tak. Dia kata takbir. Kita hak bawah ni Allahu Akbar. Tu lah. Faham lagi? Itu takbir tu nama. Allahu Akbar itu tuang punya nama. Faham tak? Orang kata tasbih. Apa ceramah kata tak? Tasbih. Bawah pun alhamdulillah. Balik awal. Faham? Tasbih mana? Subhanallah. Tahmid. Penceramah kata tahmid. Alhamdulillah. Nampak? Tak boleh. Nak bini ramai kan gitu. Faham tak? Ni ada nama dia. Jadi penceramah kena tukar. Jangan takbir mu. Nampak? Hauqalah. Kata gitu. Nampak? Nampak? Habis ceramah tu penceramah kata hauqalah. Nyak habis orang bawa. Kenapa? Allah berkabira, alhamdulillah katsira. Gitu. La haula wa la quwwata illa billah. Tu tuang dia. Nama dia hauqalah. Faham lagi? Nama bagi subhanallah tasbih. Nama bagi Allahu Akbar takbir. Ni gitu juga. Nama bagi bismillahirrahmanirrahim basmalah. Jadi biasa dia kata taklah sunat kita baca basmalah. Maksudnya membaca bismillah pada permulaan mandi hadas. Jadi kalau kita berada di dalam tandah, maka tak boleh baca. Kena baca di luar. Tandah itu maksudnya tempat yang ada berlaku buang najis di situ sekalipun dengan kencing. Faham? Jadi situ tempat kencing, tak boleh baca bismillah. Kata itu nama-nama Allah. Faham lagi? Nabi itu pakai cincin ada nama Allah, belum masuk tandah, dicabut letak di luar. Kerana memuliakan. Maka sampai kat pintu tandah, ni di luar lagi, ni dalam, masa tu kata bismillah. Faham lagi? Pun sudah kira boleh memulakan mandi dikira dengan bismillah. Sebab awak masuk dalam tandas. Tapi kalau awak bukan mandi dalam tandas, mandi di luar, bukan tandas lah, luar, bukan tandas, sama ada tepi rumah ke, seming ke, atau bilik itu bukan untuk berok kecing je, bukan tandas, boleh baca bismillah. Dan banyak mana nak baca? Sekurang-kurangnya bismillah sebelum mandi. Sekurang-kurang basmalah, bismillah. Kalau bismi, tak sah. Ada orang dia suka buat pelik pada orang. Orang lain bismillah, dia bismi. Kawan dia, buat apa bismi? Mau rendah lagi, tak ngaji tinggi. Mau nak, mau kena ngaji lama sikit. Bismi. Korok, mau bismi mana ada. Tak boleh ulama kata, sekurang-kurang bismillah. Dengan nama Allah. Atabarraku, aku ambil berkat memulakan mandiku ini. Tak? Kemudian yang lebih lagi pahala bismillahirrahmani. Dan yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Itu paling banyak pahala. Dan yang kedua, membasuh kedua belah tangan, kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Lepas bismillah, mulanya mandi junub, mandi hadas dengan basuh tangan ini. Bukan tangan wuduk ni. Ni basuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buka paip, basuh tangan.
Kalau jenis pakai gayung, jiru atas tangan. Faham? Kemudian, lepas basuh tangan benda. Yang sunat, istinja. Kalau kita berak kencing tadi. Sunat, basuh kemaluan. Faham? Dan yang keempat, yang ketiga, mengambil wuduk seperti wuduk hendak solat. Ingatlah, kalau kita nak mandi junub, faham? Ada 3 cara ambil wuduk. Yang pertama, ambil wuduk dulu, barulah mandi. Yang kedua, mandi dulu, habis tu baru ambil wuduk. Yang ketiga, mandi saja, tidak ambil wuduk. Nampak? 3-3 ni boleh berlaku. Faham? Yang afdal, yang pertama, wuduk dulu, baru mandi. Kerana Nabi buat cara ni. Nabi mandi junub, mula dengan berwuduk. Faham lagi? Habis wuduk, mandi. Kita mandi dulu lah. Habis mandi, berwuduk. Hukumnya harus. Yang afdal tadi, wuduk dulu, baru mandi. Faham? Dan yang ketiga, di segi fiqh sah saja, tapi tidak comel. Iaitu mandi saja, tak ambil wuduk. Di segi fiqh sah dah. Dia boleh semayang dengan syarat tidak ada membuat yang membatalkan wuduk macam pegang kemaluan tadi. Faham? Mandinya rata, boleh semayang. Yang afdal sunnah Nabi SAW ialah wuduk, mula basuh tangan, kemudian istinja kalau ada berak kecing, lepas tu mulakan dengan wuduk, barulah mandi. Yang keempat menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Maksudnya gini, gosok gini. Kalau kita tak gosok anggota, tapi air sudah rata pada badan, sah mandi. Tapi sunat gosok. Kerana Nabi gosok. Airnya kuat, jatuh atas bau kita memang rata dah bau. Sah. Tapi sunat genyeh dengan tangan. Kerana Nabi buat dengan tangan. Dari perbuatan kita tangan tu, buat kerja tu dapat pahala suku pula. Tadi kita tahan pahala gitu je. Rata dah air, tak dapat pahala gonyoh. Kan dah banyak pahala dalam mandi. Pahala tu kita nak. Yang kelima, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Maknanya dia basuh anggota kanan dulu. Mana ni? Sama seperti wuduk. Anggota yang kita boleh buat sebelah-sebelah dulu. Tak boleh nak buat dua belah. Sunat kanan dulu. Adapun anggota yang memang boleh buat sekaligus dua belah, tak sunat kanan dulu. Dengar baik kan? Faham? Dalam bab ambil wuduk. Kita ambil wuduk, kita basuh tangan boleh? Basuh tangan 12 kali tu. Payah 12 kali. Faham? Basuh tangan gitu. Dah mana nak gonyoh? Faham lagi? Jadi kanan dulu. Apabila payah nak buat dua sekaligus, faham? Maka sunat kanan dulu. Wuduk. Maka dalam mandi junub, kanan dulu juga. Faham? Kaki boleh tak? Basuh dua kaligus gitu. Lopak, buat gitu. Jadi tak kerahok. Jadi sebelah dah. Faham tak? Boleh buat sebelah dulu. Kalau hanya boleh buat sebelah, payah nak buat sekaligus dua belah, baru sunat kanan dulu. Faham lagi? Okey, muka. Boleh tak buat sekaligus? Boleh tak? Boleh. Tak sunat kanan dulu. Kerana apa? Kerana muka orang buat sekaligus. Mudah. Faham? Lama buat sebelah dulu. Buah kaya go sini. Faham? Telinga boleh tak? Dua sekaligus. Boleh. Dua sekaligus. Faham lagi? Kena faham itu. Begitu juga dengan benda-benda lain dalam kehidupan. Benda yang payah kita nak buat dua belah sekaligus, sunat kanan dulu. Contoh, pakai baju. Dia ada dua lengan. Faham? Sunat masuk lengan kanan dulu. Faham lagi? Sebab payah nak masuk dua belah. Faham lagi? Nak masuk dua belah boleh buat dua belah sekali. Payah nak. Seluar nak masuk dua belah sekaligus, jadi kena duduk. Boleh pati habis. Jadi boleh buat sebelah dulu, baru sunat kanan dulu masuk. Baru masuk kiri pula. Faham? Adapun pakaian yang boleh buat sekaligus, maka tak sunat kanan dulu.
Contoh, pakai piah. Ke piah boleh tak masuk kaligu? Boleh, dia masuk kandang tu. Pakai helmet kandang tu. Tak nak. Nampak? Ada ke jadi nakal? Nah, sekaligus lah. Okey? Piah sekaligus. Sokok sekaligus. Serbang sekaligus. Nampak? Kerana yang kata kanan dulu itu pada perkara yang susah nak buat dua-dua sekaligus. Takut nak reka pelik bang kanan dulu pakai helmet. Warna pakai helmet itu sunnah apa? Faham? Membasuh sebanyak 3 kali sama macam wuduk. Sunat 3 kali. Maknanya kalau kita basuh muka tu masa mandi junub 3 kali, lepas tu air tangan kanan 3 kali, lepas tu kiri 3 kali. Atau dia jenis basuh jiruh gitu 3 kali jiruh. Yang ketujuh, menggosok rambut dengan jari agar air mani sampai ke kulit kepala. Maksudnya gini, laki-laki perempuan. Kemudian menggosok sela-sela jari kaki dan tangan, makna buat gini. Jari kaki buat gini. Atau dengan clicking. Boleh tak? Celah ni. Faham? Yang ke-9, mandi di tempat yang tertutup. Hak ni jika tidak ada orang. Maksudnya rumah kita seorang kan? Tak ada orang. Maka kita masuk dalam bilik mandi, sunat tutup itu. Tak wajib, tak ada orang. Faham? Tapi kalau tempat ada orang, wajib. Wajib kerana menutup aurat. Dan yang ke-10, mualat berturut-turut. Maksud berturut-turut ini, bersambung daripada awal start kita mandi sampai selesai selalu. Tapi kalau tidak berturut-turut, sah juga. Contohnya dia mandi, basuh sampai air kena kepala, dia pun niat saja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia pergi, sambung di kemamang basuh tubuh. Faham tak lagi? Sampai kat lutut, tinggal separuh, ditemeluh berhabis. Faham? Hukumnya sah, tapi lelah main lagu tu. Baik, habis sekaligus. Itu dia panggil berturut-turut. Yang ke-11, membaca doa selepas mandi, sama seperti doa wuduk. Iaitu mulakan dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, masukkan aku kalangan orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Kita baca doa tak apa ni jenuh. Tak apa. Gelembung lebau masuk dalam bilik. Siap. Cara mandi yang sempurna yang lebih baik, wallahu a'lam. Baik, sumbangan kutipan derma pada malam ini macam biasa untuk maslahah dan kebajikan surau Aisyah kita. Untuk penonton live Facebook, bolehlah berikan sumbangan melalui akaun masjid bank CIMB 860473 1093. Bil api masjid yang sudi nak memberi sedekah 220755330400 Surau Aisyah kita. Jadi sumbangan malam ini untuk kita gunakan bagi program Ihya Ramadan yang akan datang ini. Dan kalau ada tong, sila gerak-gerakkan tong. Kerana kita akan tengok soalan pula. Banyak lah pula. Baik. Buat gerak tong lah sambil-sambil kita sedekah. Baik, soalan yang pertama, apakah tanggungjawab anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah berkahwin kepada ibu bapaknya? Dengar baik-baik. Anak laki-laki, walaupun dia sudah berkahwin, dia mempunyai kewajipan menanggung ibu bapaknya jika ibu bapaknya itu orang susah. Dan jika ibu bapaknya itu orang senang, maksudnya bukan kategori fakir miskin, sunat dia memberi. Faham lagi? Tapi kalau ibu bapaknya orang miskin, contohnya ibu bapaknya itu berdua
perlukan 1,000 sebulan untuk menjana kehidupan berdua di kampung. Faham lagi? Tapi mereka hanya dapat 800 sebulan. Contoh, maka 200 itu kurang. Maka wajib atas anak laki-laki yang walaupun dia sudah berkahwin, menampung kekurangan itu. Adapun anak perempuan yang sudah berkahwin, mesti tumpukan kepada suami dia. Faham lagi? Walau bagaimanapun anak perempuan itu yang sudah bernama isteri orang, tidak wajib lagi menanggung nafkah ibu bapa di kampung. Tapi sunat dia berbuat baik, ihsan kepada ibu bapa ni. Faham? Jangan berkira dah dengan ibu bapa ni. Jangan berkira. Walaupun perangai dia tak molek. Jangan berkira. Sebenarnya kafarah ini kena beri 60 orang fakir miskin atau beri 60 cupok pada fakir miskin. Sebab ada 60 orang adakan 60 cupok, hak mana satu ni. Seorang secupok. Faham? Atau seorang makanan yang mengenyangkan. 60 orang. Jadi kalau ada 60 orang, 60 cupok. Kalau ada 30 orang, tetap juga 60 cupok. Jadi 2 cupok seorang. Kalau ada seorang miskin yang dalam negeri itu, maka 60 cupok itu kepada dia seorang. Faham lagi? Kalau buat makan, panggil 60 orang fakir, cukup selesai tak? Tak cukup kalau makanan itu sedikit. Faham lagi? Kena makanan itu sekadar secupok. Setiap bulan saya puasa 3 hari. Andai kata dalam bulan Syakban ini selepas nisfu saya baru saja puasa sehari, adakah boleh saya buat 2 hari lagi selepas nisfu? Dengar baik-baik. Siapa yang ada puasa wirid, wirid ni puasa yang berjadual, selalu dia puasa Isnin Khamis atau sebulan 3 hari. Faham tak? Maka dia masih boleh berpuasa selepas daripada nisfu Syakban. Yang kata dilarang puasa selepas nisfu Syakban, saja-saja nak puasa sunat. Kerana hadis iza intasafa Syakban fala tasumu. Apabila Syakban itulah sampai separuh, maka jangan lagi kamu berpuasa. Illa melainkan puasa yang kamu selalu puasakan. Itu kena baca kau. Mana kamu puasa sokmo dah Senin Khamis, tak ada masalah. Walaupun selepas nisfu. Atau puasa wajib, itu lagi tak ada masalah. Puasa qadha, puasa nazar, itu tidak dilarang. Saja-saja belum sepu tak puasa pun, pas sepu buat galak nak puasa. Faham? Kenapa? Kerana 15 hari sebelum Syakban itu yang afdalnya berehat untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Soalan seterusnya, terkejut daripada tidur dan bangun nak makan sahur. Lalu terlintas nak makan sahur sebab nak puasa esok ini. Adakah dikira sudah niat? Siapa yang bangun makan sahur sebelum waktu subuh dan ada dalam hatinya kerana nak berpuasa esok hari, puasa Ramadan lah, maka sah puasanya esok hari. Yang tidak sah, dia bangun makan sahur, tidak ada dalam hati niat nak berpuasa esok hari. Faham? Kerana niat makan sahur bukan niat puasa. Kerana ada orang kata siapa makan bangun sahur, dia kira puasa, niat puasa dah. Belum tentu. Sebagian orang dia bangun sahur, ada dalam hatinya kerana esok aku nak puasa Ramadan. Itu sah. Ramai ada orang itu. Tak, kan kita bangun tu, sahur, esok puasa Ramadan. Faham? Itu dikira sah, niat lagu tu. Faham? Tapi ada orang yang makan untuk makan. Lepas tu dia tidur balik. Tak ada dalam hatinya nak puasa Ramadan esok hari. Tidak sah. Faham? Sebab dalam hadis kata barang siapa yang tidak melalukan niat dalam hatinya pada waktu malam, makna sebelum subuh. Kena ada niat tu dulu. Bukan niat sahur, niat puasa. Maka tak sah kalau tak ada niat puasa pada waktu malam. Soalan seterusnya, siapa ada hilang wang dalam surau ini? Sila jumpa dengan AJK masjid. Ada orang hilang wang, cari AJK. Wajib ke angkat takbir sebelum rokok? Sebelum rokok, wajib dah angkat takbir.
Dengar baik-baik. Takbir ni yang wajib saja. Takbiratul ihram. Masa nak mula semayang tu, waktu je wajib. Mana dia panggil takbir? Mulut melapangkan Allahu Akbar. Tu takbir. Tangan ni bukan takbir. Faham? Jadi sunat hukumnya, ketika melapaskan takbiratul ihram, sunat mengangkat tangan. Jadi kalau angkat tangan itu sunat, takbir itu yang wajib. Allahu Akbar tu wajib. Kemudian bila kita nak rakaat, sunat berkata Allahu Akbar. Dan bila kita berkata Allahu Akbar nak rakaat, sunat angkat angkat tangan. Faham? Allahu Akbar. Faham? Sunat. Naik daripada rakaat kepada i'tidal, sunat angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Yang tak sunat angkat tangan masa turun kepada sujud. Tak sunat angkat tangan. Cuma takbir sunat. Allahu Akbar. Kemudian tidak sunat angkat tangan daripada sujud kepada duduk antara dua sujud. Tak sunat angkat tangan. Allahu Akbar. Sujud daripada duduk kepada sujud yang kedua, tak sunat angkat tangan lagi. Jadi hukumnya turun rakaat, sunat angkat tangan dan sunat lapah takbir. Suami semayang dan isteri jemaah. Suami tahan hadas. Lepas salam pertama, suami terus buang kain, lari. Dan ada penghujung. Najis ada pada hujung punggung. Sah atau tidak? Nampak? Gaduh nak berok nak semayang. Jadi dia kata keluar najis daripada imam. Sedangkan dia sudah salam yang pertama. Dengar baik-baik. Bilakah seorang itu selesai salat ialah dengan selesai salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu sunat. Salam yang pertama tu rukun semayang. Kan dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang berhadas, batal wuduk, selepas selesai salam yang pertama, semayang dia sah dah. Di manakah penghujung salam? Huruf mim pada alaikum. Jadi siapa yang berhadas, contohnya dia ketuk, selepas sebut kum, maka semayang dia sah dah. Siapa yang ketuk sebelum huruf bunyi kum, batal semayang. Faham? Kerana Nabi kata, ikhtitatuhal takbir wa ihtitamuhat taslim. Iaitu semayang itu permulaannya dengan takbir dan tamat dengan salam. Kat mana tamat? Bunyi kum. Assalamualaikum. Baru tamat. Kalau as-salam ketuk, batal semayang. Assalamu ketuk, batal semayang. Assalamualaikum keluar najis, batal semayang. Assalamualaikum baru keluar najis, baru berhadas, tak batal semayang. Kerana dia kata kum dulu, habis dah semayang, baru berhadas. Faham? Soalan seterusnya. Kenapa sekarang ada orang yang kerjanya mengkritik penceramah-penceramah? Adakah penceramah itu tak betul? Kerana ada orang yang jadi keliru. Dia itulah akhir zaman. Faham? Dia tidak berceramah, tapi kerjanya mengkritik orang berceramah. Dia tidak semayang, kerjanya kritik orang semayang. Dia tak baca Quran, kerjanya kritik orang baca Quran. Jadi kita faham di sini, penceramah ke pengkritik yang salah. Nampak? Kan Nabi kata orang yang kerja mencari salah orang itu tak berdosa. Maka mereka adalah orang fasik. Yang jenis react orang, cari je video-video mana silap cakap, penceramah dan sebagainya, sebarkan. Faham?
Ini semua ni orang fasik. Nampak? Orang fasik, orang jahil. Yang Allah kata wa'arid anil jahilin, jangan kamu berpaling kepada golongan seperti ini. Nampak? Itu akhir zaman. Sebab tu syaitan dia hasut supaya mereka menjadi penghuni-penghuni neraka berteman dengan syaitan. Faham? Dia kritik mufti, dia kritik tok guru. Dia kerja office boy. Dia kerja driver. Faham? Dia tidak tok guru. Itu nampak tak? Jadi kita faham siapa yang jahil. Itu panggil jahil murakkab. Jahil ada dua. Jahil basit ni jenis dia sedar dia jahil. Jahil murakkab ni yang paling celaka. Dia jahil tapi dia nak mengajar orang lain pula. Nampak? Bahkan ulama-ulama tu dia kata dia lebih betul lagi. Itu panggil jahil murakkab. Berlapis-lapis jahil. Dia jahil dan dia tak sedar mereka jahil. Kalau dia sedar diri dia diam. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apa yang perlu dibuat dekat orang nazak? Adakah disyaratkan orang yang tahu agama? Atau macam mana? Tidak syarat orang alim dudukkan orang nazak. Tetapi hendaklah kita belajar perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika orang nazak. Antaranya hendaklah kita ajar mereka itu mengucap kalimah syahadah. Nabi SAW berkata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kamu ajar orang yang nak mati akan kalimah la ilaha illallah. Faham? Kerana hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir sekali dia sebut la ilaha illallah, maka dia memang masuk syurga. Faham lagi? Jadi kita kena ajar la ilaha illallah. Cara ajarnya jangan kata mengucap, tapi terus berkata la ilaha illallah. Dan jangan kata dengan kuat, kata perlahan la ilaha illallah. Lepas tu diam, jangan berturut-turut. Dia tak kata lagi, baru kita kata lagi la ilaha illallah. Bila dia dah kata dah, baru kita diam. Faham lagi? Sampailah dia berkata perkataan yang lain pula. Faham? Maka tidak dah jadi la ilaha illallah yang terakhir dah. Faham? Contohnya tadi dia kata dah la ilaha illallah. Lepas tu bila dia dah kata sunat kita diam. Faham? Biar jadi hak tu perkataan terakhirnya. Tiba-tiba setengah jam lepas tu dia bunyi pula. Mana menang ngundi. Jadi kita sunat pula kata la ilaha illallah. Dah. Kuat benar tu. Dan jangan bising. Jangan bising. Ni dak tutup tali bising. Radio wah kat orang mati. Suruh anak-anak tu diam belaka. Kerana dia tengah sakarat, sakit nak keluar nyawa. Jika tak bayar hutang, amalannya tergantung. Kalau dah bayar, tergantung tu terima sekaligus atau gantung lagu mana. Baik, bagus dia tanya. Bukan bila kita semayang tapi hutang tak bayar, semayang tergantung. Bukan gitu. Dengar baik-baik. Kita semayang dapat pahala orang hutang. Dia ada hutang orang. Faham? Dia ada hutang orang 1,000 contoh. Dia tak bayar lagi. Semayang musah, dapat pahala, ditulis. Mugi haji, ditulis boleh pahala, boleh belaka. Membaca Quran boleh pahala. Tetapi di akhirat nanti, dengan pahalamu yang banyak tu, mu nak masuk surga tak boleh. Sebab mu ada hutang. Itu maksud dia. Mu kena sesal dulu. Bila sesal bayar hutang, maka dengan pahalamu yang banyak itu, boleh bawa masuk syurga. Faham lagi? Sebab tu orang yang mati syahid, dia tak berhutang dengan orang. Dia mati syahid. Faham? Dia tak ada hutang orang. Maka Allah ampunkan segala dosa. Dia berzina, dia kena arak, dia isap dadah, dia berjudi, dia orang gay, memang dulu. LGBT sebelum mati syahid. Habis tu ampun belaka. Faham? Dia boleh masuk syurga terus. Faham? Dosa tak kira habis. Jadi orang mati syahid ni, dia masuk syurga terus. Faham? Orang mati syahid yang kedua tak ada yang masuk. Tu buat ni gitu. Awak ada hutang. Faham tak? Dah dosa apa belaka dah. Dosa berjudi, berzina apa belaka, minum arak, isyak dadah Tapi dah boleh masuk lagi. Sebab apa? Dia ada hutang. Hutang tu yang melambatkan dia masuk surga tu. Faham tak?
Soalan seterusnya. Kenapa bila saya tengok orang perempuan saya rasa terangsang? Memanglah, itulah tanda awak sihat. Kalau tengok perempuan tak terangsang, tengok kambing terangsang. Itu tak sihat. Faham lagi? Kerana zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Allah kata, Allah jadikan perhiasan kaum laki-laki itu, dia mereka bila tengok perempuan rasa syahwah. Itu normal lah. Faham tak? Ni tak rasa apa-apa. Cuma bila Allah Ta'ala tahu kita ini normal, suka pada perempuan, lalu ditasyri'kan pernikahan. Faham? Dibenarkan perkahwinan untuk hidup berdua dengan jenis jantina yang kita terangsang tadi. Faham lagi? Kenapa orang politik ni suka cakap nipu dah? Nampak? Nampak gua ni dia peseng gitu. Dia asal orang politik ni belum dia masuk politik, dia molek pasal dia kawan dengan orang ramai. Tapi bila dia ada kawan orang politiknya banyak nipu. Jadi dia pun akid dengan dia nipu juga. Ini tabiat dia gitu. Betul kalau orang kawan dengan orang bermain badminton, dia akan jadi minat badminton. Dia tak akan jadi minat hoki. Faham lagi? Kita kawan dengan orang main burung, kita akan minat burung. Orang tu dah apa mula ni minat dengan burung titik. Mu kawan dia. Aku kawan dengan set snorkel. Mana gitu? Tak sabar Faham lagi? Jadi orang politik ni dia suka tipu. Dia suka berlakon. Jadi bila kita rapat dengan dia, kawan, berodong, kita pun nipu juga. Nampak? Pesan gitu. Niat baca masa belum angkat takbir atau ketika angkat takbir. Niat masa takbir. Takbir tu Allahu Akbar. Masa kata Allah tu, aku semayang fardu isyak. Gitu, kayak gini. Nak semayang lagi. Allah. Masuk Allah. Aku semayang fardu isyak. Akbar. Senang sangat. Kayak gini nak esok semayang subuh. Allah. Aku semayang fardu subuh dalam hati. Senang. Tak wajib kata 2 rakaat. Tak wajib kata menghadap kiblat. Tak wajib kata kerana Allah Ta'ala. Dan makmum itu boleh selepas takbir. Allah, aku semayang fardu subuh. Akbar, habis akbar, makmum. Boleh. Faham? Yang wajib kata makmum atau imam dalam takbir hanya solat Jumaat. Soalan seterusnya. Angkat jari telunjuk ketika tahiyat. Perlu turun atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, pendapat yang rajih, tidak turun. Bila kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Faham? Dah kalau kita turun tak kata mayang sunat tidak diturunkan sampai habis. Saya lewat semayang subuh. Pukul 8 saya bangun. Solat. Macam mana nak niat? Niat fardu ke niat qadha? Niat qadha dah. Dan kalau kita niat semayang subuh pun jadi qadha juga. Jadi sebaiknya niat qadha. Hukum simpan rambut panjang sampai punggung bagi laki-laki. Apakah hukumnya? Orang laki-laki tidak dilarang berambut panjang. Yang dilarang menyerupai perempuan. Jadi panjangnya itu tidak menjadikan orang tengok macam perempuan, harus. Tapi bila panjangnya itu orang tengok, puang ke lelaki? Itu panggil man tashabbaha. Orang yang sudah menyerupai. La'anallahu rijala yatashabbahuna minan nisa. Allah Ta'ala laknat orang laki-laki yang meniru akan cara perempuan atau gaya perempuan. Jadi kalau orang tengok belakang, puang. Maka haram. Nabi rambut pendek panjang. Panjang mana? Ujung-ujungnya sampai kena telinga dan hujung-hujung belakang ni di atas bahu. Ini siapa punggung orang kata lelaki ke atau puang? Orang kata perempuan. Jangan. Soalan seterusnya. Dengar lagu black metal, adakah keluar dari Islam? Dengar perkataan yang syirik, tidak syirik. Tapi haram.
Tapi kalau percaya pada liriknya itu, maka jadilah syirik. Faham? Dengar orang kafir berkhutbah, bersemayang dalam kuil, dalam apa, tidak haram didengar. Tapi dia percaya, hukumnya dia sudah kufur. Faham? Luka di betis, darah berhenti mengalir. Kalau hak sikit tubik, kena seluar boleh buat semayang tak? Jadi jika susah kita basuh keluar, maka kena di tempat pakaian kita semayang, ada fuqaha mengatakan dimaaf dengan syarat kena pada tempat terbit. Contoh siku. Ni siku. Siku kita ada kudih. Kudih itu berdarah. Maka darah itu kena pada bahagian lengan baju di bahagian siku. Itu dimaafkan. Faham? Tetapi kalau bukan di bahagian yang luka, di sini kena darah, tidak dimaafkan. Dimaafkan pada tempat terbit, kena tu sedikit. Kalau berkubang, wajib kena basuh. Faham? Soalan seterusnya. Saya dan suami sudah bercerai. Barang rumah dia kata ihsan beri semua. 3 bulan lepas bercerai, dia ambil semula. Soalan saya, bolehkah bekas suami macam itu? Haram mengambil semula harta yang kita beri kepada seseorang, melainkan ayah yang memberi kepada anak. Maka suami sudah beri gelang, beri rata, beri kereta, beri motosikal kepada isteri. Dia minta balik, haram. Kenapa? Kerana sudah menjadi milik isteri. Faham lagi? Kadang-kadang kita terkejut, biasa sebut Allah. Kata tersebut dalam tandas macam mana? Dimaafkan kerana bukan sengaja sebut. Faham? Kita kan terkejut kan, kata Allah. Ada orang gitu. Faham? Dia pun masuk dalam tandas, lipas jatuh atas tangan ni. Allah. Dia gitu. Dalam tandas itu kan dilarang. Tapi adakah dia sengaja? Tak sengaja. Tidak dosa. Faham lagi? Hukum makan coklat masa kuliah. Mu makan nasi pun boleh masa kuliah. Faham lagi? Pertama, tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang kuliah, dia memang duduk di masjid, dia kena makan masa tu. Dia makan. Tapi jangan main depan ni. Faham lagi? Itu jadi biadab namanya. Faham lagi? Tengok keadaan mu duduk, cara mu makan. Nak? Ini jaga. Sikit lagi dia. Speka masjid kuat sangat sampai makmum terganggu. Kita jadi was-was sebab terlalu kuat. Baik. Imam baca pakai speka, pakai mic. Tapi kuat sangat. Siapa tak tahu ke benda? Jangan. Sebab tu, jangan berlebih-lebihan. Kita pasang itu supaya didengar. Di masjid dan di luar masjid ketika solat. Tapi siapa bergong, jadi orang nak baca semayang pun ni, terganggu tak? Itu tadi. La darara. Walaupun dalam perkara baca Quran. Jadi padang-padang. Jangan berlebih-lebihan. Allah tak suka. Soalan terakhir. Ada lagi? Saya ada takapul penama isteri, tujuan hibah. Bila saya meninggal, duit sebut adalah digunakan untuk bayar segala hutang saya yang ada masa hidup. Jika ada lebih yang wang sebut, adakah wang sebut milik isteri saya atau dibahagikan? Jika kalau awak hibah kepada isteri, dapat pada isteri. Faham lagi? Kena faham hibah itu pemberian. Kalau awak isteri ni dia gini, dia tak dapat wasiat, dia dapat faraid. Tapi kalau hibah isteri waris atau tidak, dia dapat hak dia. Kerana dia penama dalam hibah. Faham lagi? Tapi kalau dia dalam bab faraid, bukan waris, dia tak dapat. Dia hanya dapat dalam bab wasiat. Adapun waris, sama ada wasiat atau tidak, dia tetap dapat kerana hak dia. Soalan terakhir, hukum potong kemaluan dan buang misai dan janggut untuk jadi perempuan. Siapa ni nak jadi perempuan? Nampak tak? Nabi SAW kata,
la'anallahu an-namisat wal mutanammisat al-mughayyirati khalqallah atau kama qala. Allah Taala melaknat perempuan yang cukur bulu kening. Cukur bulu kening. Cukur bulu kening yang haram ni dua cara. Yang pertama dia cukur botok. Habis botok licin, dia pun ambil kalang dia. Kau DIY. Dia buat kening dengan lokeh. Itu haram, mal'un, kena laknat. Yang kedua, dia tak cukur semua. Dia cukur hak sebahagian bangsa saja dan tinggal aluh macam jagung. Dua-dua ni kena laknat. Patut perempuan, dia hanya boleh andam kening. Maksud andam ini kening dia tu tak sama. Kening dia macam brozal. Lagi ganyok gapau, tengok muka takut tengok. Macam ke Squid Game kening. Faham? Dia pun buang hak lebih-lebih hak lari-lari tu dia haruskan syarak. Faham? Yang kedua, al-mughayyirati khalqallah, termasuklah cukur kening atau benda lain. Iaitu asal Tuhan buat laki-laki nak jadi perempuan. Maka itu yang dosa yang paling besar. Dan di akhirat nanti orang yang jenis potong buang kemaluan ni, dia akan potong kemaluannya berulang-ulang kali. Dia diberi pisau, dia potong dan dia menjerit kesakitan dan keluar kemaluan yang lain, potong lagi, berguling-guling menjerit kesakitan, keluar lagi kemaluan, potong lagi, beribu-ribu tahun. Nampak? Jadi dosa lah. Dah kalau cukup bulu kening ni, mal'um kena laknat dah. Dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibn Hajar Al-Haythami kata bila sebut laknat, maka dosa besar dan diazabnya keras di dalam api neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.